Assalamualaikum. Hai, Cikgu Zana di sini. Okey, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar tentang beg mesra alam. Ini adalah tajuk dia. Okey. Baik, untuk mata pelajaran hari ini, untuk apa yang kita nak belajar ni, kamu buka buku teks kamu, muka surat 131. Okey, boleh ambil buku kamu sekarang dan cikgu tunggu di sini tau. Jangan lama-lama. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran ni ialah apa yang kamu perlu capai. Okey, hari ini apa yang kamu akan belajar dengan cikgu dan apa yang kamu perlu dapat sepatutnya. Okey. Okey, hari ini kamu akan dapat menulis karangan dengan bimbingan guru. Bimbingan guru tu bimbingan saya lah. Tapi cikgu boleh bimbing dalam video saja hari ni. Okey. Baik, untuk di rumah, jika kamu tak faham lagi apa yang cikgu ajarkan, kamu boleh tanya ahli keluarga kamu di rumah. Nak tanya kakak boleh, nak tanya abang boleh, nak tanya ibu pun boleh, nak tanya ayah pun boleh. Siapa sahajalah. Okey. Yang kamu berminat nak tanya, mesti dia orang bantu kamu. Okey, sebab mereka suka kamu belajar. Okey, jadi jangan malu-malu, jangan segan boleh tanya, sebab belajar ni tak boleh malu. Kalau tak faham, kena tanya. Okey, ini tajuk dia. Okey, muka surat 131. Okey, muka surat 131. Okey, tajuk dia beg mesra alam. Okey, ini tajuk dia beg mesra alam. Okey, ini adalah isi karangan kamu hari ini. Kamu nak menulis karangan. Okey, ini adalah isi dia yang ada titik-titik hitam ni. Okey, ni ada titik hitam 3 ni. Ni contoh, dia bagi rangkai kata ni. Okey, nanti kita tengok satu-satu. Okey, kita belajar dengan cikgu bagaimana kita nak buat ayat dan bagaimana kita nak susun dia menjadi perenggan. Okey, kita sambung lagi. Ini untuk perenggan pertama. Okey, untuk perenggan pertama. Okey, jadi kamu tengok di sini tajuk dia beg mesra alam. Tengok di sini apa ni? Okey, nampak tak? B ni huruf besar, M ni huruf besar, A pun huruf besar juga. Kenapa? Sebab ini adalah tajuk. Bila kita nak tulis tajuk, setiap awalan kata dia ni awalan kata mesti kena tulis dengan huruf besar. Okey, ni mesti kena tulis dengan huruf besar setiap awalan. Tapi untuk tajuk sahaja. Okey, berbeza kalau nak tulis ayat sekejap lagi. Okey, kalau ayat macam ini contoh ayat dia, kita tulis huruf pertama sahaja. Okey, huruf pertama saja permulaan ayat mesti kena tulis dengan huruf besar. Okey, sampailah jumpa tanda titik ni. Bila nak mula balik, huruf besar balik. Okey, sampailah jumpa titik lagi. Nanti nak mula balik, huruf besar lagi. Macam tu lah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, ayat dia. Okey, beg mesra alam. Okey, kita tengok beg mesra alam ni.
Okey, ayat dia. Ini beg mesra alam. Okey, ini ayat dia. Maksudnya yang diberi tadi yang ada titik hitam ni, okey, ini kita panggil dia sebagai rangkai kata. Okey, rangkai kata ni belum dalam bentuk ayat. Okey, bila kita nak buat karangan, kita mesti tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Kalau beg mesra alam macam tu sahaja tu, kita panggil rangkai kata, dia tak jadi ayat lagi. Okey, jadi kita kena lengkapkan. Kita akan tulis macam ni. Ini beg mesra alam. Ini barulah dalam bentuk ayat. Okey, bila dalam bentuk ayat, kita akan mulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Cuba kamu tengok yang ni. Yang ni dia tak mulakan dengan huruf besar dan tak ada titik pun dekat belakang. Jadi yang ini kita panggil dia rangkai kata. Kita tak panggil dia ayat. Okey. Baik, kita tengok pada rangkai kata yang kedua. Diperbuat daripada tumbuhan. Okey, diperbuat daripada tumbuhan. Ini belum lengkap. Jadi kita lengkapkan ayat dia akan jadi, ni contoh ya. Beg ini diperbuat daripada tumbuhan. Jadi kita lengkapkan. Okey. Maka siaplah perenggan pertama kamu. Okey. Perenggan pertama kamu. Macam ni. Okey, seterusnya kita tengok pada isi. Okey. Pada isi yang kedua, iaitu tentang beg istimewa. Ada pelbagai bentuk, ada pelbagai warna. Jadi ketiga-tiga rangkai kata ni kita kena jadikan dia dalam bentuk ayat. Okey, bagaimana kita nak lengkapkan dia? Okey, kita boleh lengkapkan dia macam ni, macam contoh yang cikgu bagi ni. Jadi ayatnya, beg ini istimewa. Beg ini juga ada pelbagai bentuk dan warna. Jadi kita dah lengkapkan ayat kita. Tengok kamu mula di sini. Okey, beg ini istimewa, titik, kita terus sambung. Beg ini juga ada pelbagai bentuk dan warna. Kalau kamu nak buat ayat, beg ini ada pelbagai bentuk, titik, lepas tu sambung lagi. Ia juga ada pelbagai warna. Boleh juga macam tu. Okey. Tapi cikgu dah buat ni jadi ayat majmuk yang mana kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita gabungkan kedua-dua rangkai kata ni. Okey. Jadi ayatnya akan jadi beg ini juga ada pelbagai bentuk dan warna. Okey, sekarang kita tengok pada yang seterusnya. Okey, kita tengok yang ni. Okey, ini isi yang ketiga untuk perenggan yang ketiga. Okey, kamu tengok ini rangkai katanya. Mari kita baca ya. Beg ini ringan dan nipis. Okey, rangkai kata kedua, mudah dibawa. Okey, kita tengok ayat dia. Bagaimana kalau kita nak jadikan? Boleh kamu cuba dulu? Boleh? Okey, kita tengok ya ayat dia. Okey, bila kita jadikan dia dalam bentuk ayat, dia jadi macam ni. Beg ini ringan dan nipis. Kita tambah beg ini ringan dan nipis. Jadi bila dia dalam rangkai kata, bila kita nak jadikan dia ayat, kita boleh letakkan kita kena gantikan B yang di depan ni kepada B besar. Dan diakhiri dengan titik. Yang ni kalau dalam macam ni dipanggil rangkai kata. Tapi kalau dah lengkap macam ni, kita panggil dia ayat. Tengok dia mula dengan huruf besar dan berakhir dengan titik. Tengok selepas titik, mula lagi huruf besar.
Okey. Baik, kita tengok yang kedua, rangkai kata yang kedua, mudah dibawa. Okey, mudah dibawa ni kita lengkapkan. Ini masih rangkai kata juga. Okey, jadi kita lengkapkan. Kalau kita nak buat mudah dibawa je tu belum lengkap ayat kita. Okey, jadi kita jadikan dia sebagai ia mudah dibawa ke mana-mana. Ataupun kamu boleh buat ayat dia, beg ini mudah dibawa. Macam tu. Jadi boleh tambah, sebenarnya boleh tambah ayat sendiri tapi ikut kesesuaian. Ini contoh yang cikgu bagi. Kalau nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat sendiri, boleh dapat bimbingan daripada ibu bapa di rumah. Nak tambah pun lagi bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, perenggan yang seterusnya, kita nak cerita tentang beg yang boleh dikitar semula, boleh dicuci, cepat kering. Kita tengok di sini. Okey, bagaimana kita nak lengkapkan rangkai kata ni jadi ayat. Maksudnya kamu kena tambah di depan ke, tambah di belakang ke, sebab kalau kita baca saja kadang dia jadi tergantung, tak sesuai. Okey. Sebab kalau dalam bahasa Melayu yang tu kita akan sebut dia sebagai subjek dan predikat. Tapi dalam bahasa mudah kamu kita agak cikgu bagi tahu kata sebagai dia tergantung. Okey. Okey, kita tengok seterusnya apa jawapan dia. Okey, ini contoh cadangan jawapan cikgu. Beg ini boleh dikitar semula. Ni beg ini boleh dikitar semula. Okey, kalau itu ayat dia jadi lebih gramatis lah. Okey, jadi lebih elok, lebih cantik tata bahasa dia. Jadi kita tambah perkataan ini. Beg ini boleh dikitar semula. Okey, jadi kita tulis dengan huruf besar mula dia dan kita akhiri dia dengan titik. Okey, tengok yang kedua. Okey, yang kedua, boleh dicuci. Jadi kita boleh buat ayat kita, ia juga boleh dicuci. Kita tambah, kita lengkapkan ayat kita. Ayat kita tak lengkap. Okey, baik. Untuk seterusnya, yang ketiga, beg ini cepat kering kerana ia nipis. Okey, beg ini cepat kering kerana ia nipis. Jadi kita dah lengkapkan ayat ni. Kalau kamu nak tukar ayat lain pun tak ada masalah. Okey, beg ini cepat kering jika dijemur. Kalau dibasuh, ia cepat kering. Macam tu lah boleh. Maksudnya kita boleh pelbagaikan ayat kita. Kamu pilihlah yang mana kamu suka, yang kamu sesuai. Okey, sesuai untuk tulis lah. Okey, kita teruskan lagi. Ini kita cikgu nak tunjuk bagaimana cara kamu nak tulis. Nak tulis balik ayat yang tadi kita belajar tu dalam bentuk karangan. Dalam bentuk karangan yang pendek. Jadi kamu guna buku tulis kamu yang bergaris satu seperti yang cikgu tunjukkan. Sekejap lagi dalam video kamu tengok buku bergaris satu yang biasa kamu guna dekat kelas supaya boleh nampak bentuk tulisan ataupun bentuk karangan kamu tu, macam mana rupa kejadiannya ya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ini dia buku garis satu kamu. Okey, kita boleh tengok di sini. Ini dia buku garisnya. Okey. Semua ada kan buku ni? Okey. Okey, kita tengok. Mula-mula nak tulis apa siapa tahu? Pandai. Kita tulis apa? Kita tulis hari dan tarikh. Mestilah kena tulis ya, sebab barulah kita tahu bila kita buat kerja ni kan. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya.
Okey, mula-mula kita tulis tajuk dulu. Okey. Tajuk dia hari ni beg mesra alam. Okey, ini tajuk dia. Okey, kamu tengok di sini, beg mesra alam. Apa yang di depan ni? Huruf B, huruf M dan huruf A. Okey, huruf B, M dan A ni kita kena tulis dia dengan huruf besar. Tadi cikgu dah bagi tahu kan kenapa? Sebab apa tadi? Betul. Sebab ia adalah tajuk. Okey, tajuk mestilah kena tulis awalan dia huruf besar macam ni. Okey, kita tengok isi pertama. Bagaimana kamu nak tulis? Tengok ni ayat pertama tadi ataupun perenggan pertama yang kita dah belajar tadi. Okey. Kamu kena ingat, okey, ini sangat maklumat yang sangat penting. Bila kita nak buat penulisan yang macam ni, kita nak cerita dalam bentuk beberapa perenggan ni, okey, kamu tak perlu tulis nombor dekat tepi ni. Bila penulisan nak bercerita, tak perlu tulis nombor. Okey, sebab kita cerita dia bersambung-sambung dari perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga sampailah habis. Okey. Yang biasanya yang kita tulis nombor tu adalah ayat. Cuba kamu tengok sini. Ayatnya bersambung-sambung. Dia bukan satu ayat saja. Yang ini ada 2 ayat. Okey. Baik. Okey, yang ni yang pertama. Kamu tengok bagaimana cara nak tulis huruf pertama dia. Okey, huruf pertama dia ni I ni. Perasan tak? Kita letak dia rapat tepi garisan. Cara tulis dia. Okey, rapat tepi garisan. Lepas tu kita tulislah ayat kita tadi sampai titik. Lepas tu kita sambung ayat yang kedua. Okey, yang kita bina dari rangkai kata kedua tadi, kita sambunglah sampai habis. Okey. Selepas tu kita selang satu baris. Okey, untuk buat perenggan kedua macam ni ya. Okey, bila kita dah selang satu baris macam ni, cuba kamu tengok di sini pula. Okey, kamu tengok ini ada ruang. Okey, ada ruang yang mana kita jarakkan dari garisan yang tepi ni. Okey, yang pertama ni tak dijarakkan, dirapatkan. Okey, yang kedua ni kita jarakkan dia. Okey. Kenapa? Kerana ni kita panggil pemerengganan ataupun kita buat perenggan dalam bentuk penulisan. Okey, dalam karangan mesti ada perenggan macam ni. Okey, perenggan pertama kita tulis rapat, perenggan kedua kita jarakkan. Ingat tak ada nombor tau. Okey, tapi kita bezakan dia dengan jarakkan macam ni. Yang lain tu samalah, kita tulis ayat kita, lepas titik kita sambung lagi sampailah habis. Tak muat, kita sambung di bawah sampailah habis. Macam ni. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang ketiga pun sama, kita selang satu baris, juga kita jarakkan dari tepi. Okey, dan kita tulislah ayat kita ni sampailah habis. Okey. Tengok yang seterusnya. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ni adalah perenggan yang akhir sekali. Okey. Okey, jadi yang ni kita bila dia dah yang akhir sekali ni kita panggil dia sebagai penutup. Bila dah habis perenggan yang akhir sekali, kita kena tulis rapat balik macam yang mula-mula ni tadi. Okey, yang ni pendahuluan. Okey, dia kena tulis rapat di sini, dan perenggan seterusnya tu yang di tengah-tengah ni kita tulis dia jarakkan. Okey, yang akhir sekali ni kita tulis dia rapat balik macam yang ni, dan kita tulislah sampai habis. Okey, baik. Dekat sini yang kamu kena jarakkan ni, kamu boleh jarakkan dia dari tepi garisan tu lebih kurang 2 jari kamu. Okey, letaklah 2 jari kamu dari tepi garisan ni.
Jadi agak-agaklah sebelum tulis huruf B tu, letak jari tu. Itulah anggaran jarak dari tepi garisan. Jangan tulis rapat sangat, nanti tak boleh bezakan. Okey. Jadi tak perlulah setiap kali kamu nak buat ni letak 2 jari, kita agak-agak sahaja. Okey, selebar ataupun sejauh 2 jari kamu. Okey, dari tepi. Okey, bila dah siap, okey kita semak. Okey. Betul tak yang pertama ni? Okey, dah tulis huruf besar. Okey, setiap dia punya apa ni? Dia punya awalan kata, ada tarikh kat atas ni. Okey, ada tarikh, ada hari, ada huruf besar dekat tajuk. Okey, dah dirapatkan. Mula ayat dengan huruf besar. Okey, akhir dengan titik. Selepas titik huruf besar lagi. Okey, kita buatlah sampai akhir. Okey. Baik, yang kedua kita tengok betul tak? Okey, dia dah jarakkan, lepas tu mula huruf besar. Jadi kita semak di sini. Betul tak? Lepas titik huruf besar lagi dan sampai habis. Okey. Okey, dah betul. Yang ketiga? Okey, yang ketiga ni kita semak lagi. Okey, betul lagi. Yang keempat, betul tak? Rapatkan. Okey. Rapatkan macam ni. Okey, dah betul. Kalau betul semua, cikgu ucapkan tereng, syabas. Pandai anak murid cikgu ya. Dapatkan tulisan yang cantik ya. Tulisan cantik, tulis kemas. Kamu senang nak baca, orang lain pun senang nak baca. Cantik, orang tengok. Mesti orang puji kamu kan, pandai awak tulis kan, cantik. Tulis baik-baik tau. Kemas-kemas. Okey. Kita tengok di sini. Kalau kamu tengok di sini, inilah. Okey. Inilah contoh beg-beg kitar semula yang ada di pasaran. Okey, yang ada dekat luar negara pun ada. Ada yang dibuat cantik macam ni Ada gambar-gambar pokok, gambar-gambar kehijauan semua. Okey. Beg yang cantik, ni macam-macam lah. Ni semua dibuat daripada tumbuhan. Okey. Sebab yang bila dibuat daripada tumbuhan ni boleh dikitar semula. Maksudnya kita boleh pakai balik. Kita jadikan dia barang lain. Okey. Okey, cikgu rasa sekian sajalah dahulu pelajaran kita hari ini. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi. Okey, nanti akan ada lagi siri yang akan datang. Jadi tunggulah. Okey, nak mudah anda boleh tekan subscribe tengok pada bawah video ni, bawah video cikgu ni, kalau butang subscribe tu masih warna merah, boleh tekan bagi dia jadi warna kelabu. Bila dah kelabu tu dah subscribe lah. Jadi mudah kamu nak cari video-video cikgu dan tak akan tertinggal lah kalau terlupa buka WhatsApp dan sebagainya. Okey, kita nak belajar lagi nanti. Jadi jangan lupa subscribe. Senang nak jumpa sebab PKP ni agak susah sikit lah. Okey, akhir sekali dari cikgu, jaga diri baik-baik dengan nasihat ibu dan ayah. Okey, rajin cuci tangan, bersihkan diri. Okey, jaga kesihatan. Okey, jangan main-main kat luar tu. Kalau keluar terpaksa keluar juga, pakailah pelitup muka. Tapi sekarang kanak-kanak tak boleh keluar kan, bahaya. Dia duduk je lah di rumah. Okey, siapkan kerja-kerja yang perlu. Okey, bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.